Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada kali ini kita akan memulakan pengajian kita daripada kitab Al-Arba'in Lis-Suyuti, iaitu kitab matan 40 hadis Imam As-Suyuti rahimahullah, tentang asas agama, fadilat amalan dan juga sifat zuhud. Sebelum kita membuka kitab ini, terlebih dahulu kita berkenalan sedikit tentang ulama penulis kitab kita ini, yaitu Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, seorang ulama kelahiran Mesir. Beliau wafat pada tahun 911 Hijrah, merupakan seorang tokoh yang masyhur dalam sejarah pengajian dan juga penulisan Islam. Banyak menulis kitab-kitab merangkumi pelbagai bidang ilmu keislaman, iaitu kitab-kitab hadis, ada kitab tafsir yang ditulisnya, kitab fiqh, dan begitu juga kitab berkenaan dengan bahasa. Dalam mukadimah kitab beliau menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, segala pujian dan syukur kita lapaskan kepada Allah, salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 40 hadis dari kitab-kitab hadis, dari hadis-hadis yang sahih dan hasan. Aku himpunkannya dengan mencakupi perkara-perkara asas dalam hukum hakam syariat. Jadi jelas kepada kita bahawa Imam As-Suyuti rahimahullah dalam menghimpunkan hadis-hadis dalam kitab beliau ini, yang pertama, hadis-hadis yang diambil oleh beliau merupakan hadis yang sahih dan hasan, dan yang kedua, hadis-hadis yang dimasukkan oleh beliau dalam kitab ini merupakan hadis-hadis yang mewakili perkara asas dalam hukum hakam syariat, perkara asas dalam fadilah amalan, begitu juga sifat zuhud, akhlak dan sebagainya. Beliau menyambung lagi untuk beramal dengan hadis yang ada menyebut kelebihannya, yakni kelebihan menghafal dan menyampaikan 40 hadis untuk umat. Jadi kita faham daripada ungkapan beliau ini bahwasanya tujuan beliau menghimpunkan 40 hadis kerana ingin beramal dengan kelebihan, yakni kelebihan menghafal 40 hadis dan juga menyampaikannya kepada orang lain, sebagaimana yang disebut dalam riwayat hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri dinina ba'asahu Allah yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama." Barang siapa menghafal untuk disampaikan kepada umatku 40 hadis daripada urusan agama, nescaya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam kelompok para fuqaha dan juga para ulama. Hadis ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah di awal ataupun di bahagian mukadimah kitab himpunan 40 hadis beliau, kata Imam Nawawi, hadis ini disepakati oleh para hufaz, yakni para penghafal hadis, bahawasanya ia adalah hadis dhaif, walaupun jalan-jalan periwayatannya adalah banyak. Namun demikian menjadi pegangan jumhur bahwasanya dalam bab fadail a'mal, dalam tajuk yang berkait dengan fadilat-fadilat amalan, harus diamalkan hadis dhaif. Dan dalam pada itu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang menjadi dasar dan pegangan beliau dalam menghimpunkan hadis-hadis 40 ini ialah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ibn Majah, iaitu hadis yang berbunyi, "Nadarallahu mra'an maqalati sami'a maqalati wa wa'aha fa'addaha kama sami'a." Allah Subhanahu wa taala akan memberi keceriaan atau kegembiraan hidup kepada seorang yang mendengar ucapanku
lalu ia mengingatinya, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain tepat sebagaimana yang ia dengar. Jadi hadis itulah, hadis ini hadis sahih, dan hadis inilah yang menjadi sandaran bagi para ulama menulis kitab-kitab hadis. Adapun hadis yang menyebutkan kelebihan menghafal 40 hadis dan menyampaikannya kepada orang lain, hadis itu dhaif dan ia hanya menjadi tambahan ataupun sokongan saja kepada hadis sahih tadi. Tuan-tuan dan puan sekalian, sekarang ini marilah kita masuk dalam membaca hadis-hadis yang terdapat dalam kitab himpunan hadis 40 Imam Suyuti ini. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan bergantung kepada niat-niatnya. Hadis ini merupakan hadis yang sahih yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Sahih Imam Muslim yang diriwayatkan daripada sahabat yang masyhur iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis innamal a'malu binniyat ini merupakan hadis yang amat penting dalam kehidupan kita seorang muslim, di mana segala amalan-amalan kita, terutamanya amal-amal ibadat yang kita lakukan, tidak akan diterima oleh Allah melainkan dengan kita betulkan niat. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Sesiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini, yakni urusan agama atau syariat, suatu yang bukan darinya, maka ia adalah tertolak. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini juga merupakan hadis yang masyhur, di mana hadis ini memberi satu ingatan penting kepada kita bahwasanya dalam beramal dengan agama ini, termasuk urusan ibadah, urusan hukum hakam dan sebagainya, maka panduan yang sebenarnya, rujukan yang benar ialah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, dan kita tidak boleh mengeluarkan pegangan, pandangan ataupun amalan yang berbeza. Dalam pengertian lain, kita tidak boleh mereka-reka atau mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama kerana ia akan ditolak. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maksud ungkapan hadis fahuwa raddun, ia adalah tertolak, maksudnya ialah ia adalah batil di sisi agama dan tidak akan dihitung sebagai amal salih. Hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajji wa shaum Ramadan. Islam terbina di atas 5 perkara. Yang pertama, penyaksian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, iaitu rukun yang pertama ataupun asas yang pertama adalah Islam, iaitulah kita mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang kelima, mengerjakan haji. Dan yang keempat, mengerjakan haji. Dan yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini merupakan hadis yang masyhur yang menegaskan kepada kita tentang rukun Islam yang 5. Hadis yang keempat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Hadis ini jelas kepada kita bahwasanya di antara kewajipan yang wajib kita tunaikan, sebagaimana disebut dalam hadis yang ketiga tadi, rukun Islam yang termasuk dalam rukun Islam yang 5, iaitulah menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Dan dalam menunaikan salat, di antara perkara yang perlu kita beri perhatian
iaitulah membaca Fatihah, kerana dalam hadis ini Nabi menyebutkan tidak ada salat, yang tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis yang berikutnya, hadis yang kelima, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salatin. Kalau tidak kerana aku bimbang akan memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka supaya bersiwak, yakni bersugi setiap kali hendak salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan kepada kita salah satu amalan yang dititik beratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali pada ketika kita hendak menunaikan salat, iaitu kita membersihkan mulut kita dan gigi kita dengan bersiwak, iaitulah yang disebut dalam bahasa kita bersugi. Bersiwak, kata alim ulama kita, iaitulah kita menggunakan kayu sugi, brus gigi atau seumpamanya untuk menghilangkan kekotoran pada gigi dan juga menghilangkan bau daripada mulut kita. Ia merupakan amalan yang disunatkan, terutamanya pada ketika kita hendak menunaikan salat. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan telah terhidang dan ketika seseorang itu sedang ditekan oleh kencinan berak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini menekankan tentang penumpuan dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi suatu petunjuk kepada kita bahawa jangan kita memasuki salat dalam keadaan kita masih dibelenggu oleh perkara-perkara yang akan menyebabkan kita tidak boleh memberi penumpuan dalam salat. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan dua benda. Yang pertama, jika sekiranya perut kita sedang lapar dan makanan telah terhidang. Dan yang kedua, pada ketika kita sedang ditekan oleh kencinan berak, maka kata Nabi tidak ada salat. Yakni kata ulama, maksudnya tidak ada salat yang boleh dilakukan dengan khusyuk atau dengan sempurna pada ketika makanan telah terhidang dan pada ketika kita sedang dibelenggu oleh keinginan untuk kencinan berak. Maknanya, jika sekiranya kita ingin menunaikan salat lalu kita berasa hendak terkencing dan terberak, maka elok kita selesaikan dulu hajat kita, setelah itu barulah kita masuk mengerjakan salat. Hadis yang berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firashi walil ahiri al-hajar. Anak adalah bagi pemilik hamparan, yakni suami atau tuan pemilik hamba. Adapun bagi penzina adalah putus angan-angan, yakni tidak ada habuan baginya terhadap anak tersebut. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini mengemukakan satu kaedah yang ditetapkan oleh syarak untuk menasabkan anak. Bagaimana kita nak menasabkan anak? Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki seorang wanita itu, sama ada dengan akad, seorang lelaki yang memiliki seorang wanita dengan akad yang sah, iaitu akad perkahwinan ataupun akad pemilikan hamba, maka anak yang dilahirkan oleh wanita itu menjadi milik kepada lelaki tersebut, yakni dibinkan kepadanya. Adapun lelaki yang berzina dengan seorang perempuan, di mana dia mensetubuhi seorang perempuan tanpa akad yang sah, apabila lahirnya anak daripada wanita tersebut, maka anak itu tidak boleh dibiarkan atau tidak boleh disandarkan kepada lelaki tersebut, kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walil ahiri al-hajar, adapun bagi penzina adalah putus angan-angan, yakni tidak ada habuan baginya terhadap anak yang lahir tersebut.
Hadis yang berikutnya yang ke-8, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu min ar-radha'i ma yahrumu min an-nasab. Diharamkan dengan sebab penyusuan orang-orang yang diharamkan dengan sebab nasab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan siapa yang akan menjadi mahram dengan sebab penyusuan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mahram? Mahram ialah orang-orang yang dilarang oleh syarak untuk kita mengahwininya buat selama-lamanya sehingga ke hari akhirat. Maknanya haram ke atas kita untuk mengahwini perempuan ataupun lelaki yang menjadi mahram kita untuk selama-lamanya. Dalam hadis ini menegaskan bahawa sebagaimana orang-orang menjadi mahram dengan sebab nasab, maka begitu juga orang-orang yang terbabit ataupun orang-orang dalam pangkat yang sama juga akan menjadi mahram kita dengan sebab penyusuan. Sebagaimana haram ke atas kita mengahwini ibu kita, maka begitu juga haram ke atas kita mengahwini ibu susuan kita. Sebagaimana haram kita mengahwini ayah kita, maka begitu juga haram ke atas kita bagi haram ke atas seorang perempuan untuk mengahwini bapa susuannya. Begitu juga sebagaimana haram kita mengahwini saudara kandung kita, maka begitu juga haram kita mengahwini saudara susuan kita. Sebagaimana haram kita mengahwini ibu saudara kandung kita, maka begitu juga kita haram ke atas kita mengahwini ibu saudara kita kerana susuan, iaitu perempuan yang menjadi saudara kepada ibu susuan kita. Begitulah seterusnya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibatihi al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qaihi. Orang yang menarik kembali hibahnya, yakni hadiahnya yang diberikan kepada orang lain, sama seperti seorang yang menjilat kembali muntahnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jelas daripada hadis ini bahawasanya di antara perkara yang tidak diharuskan untuk kita lakukan dalam hidup ini ialah kita menarik kembali atau mengambil kembali hibah, dan juga kata ulama sedekah yang pernah kita berikan kepada seseorang yang lain. Hadis yang ke-10, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu a'malikum as-salah. Sebaik-baik amalan kamu ialah salat. Sebaik amalan, kata Nabi SAW, adalah as-salah, iaitu sembahyang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Majah daripada sahabat Nabi yang bernama As-Sauban. Menurut Imam As-Suyuti, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah as-salatu li waqtiha. Amalan yang paling disukai Allah ialah salat pada tepat waktunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, tetapi dengan lafaz ayul amal afdal. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik, yang paling afdal? Lalu Rasulullah menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada tepat pada waktunya. Hadis ini memberi suatu pengajaran kepada kita dan juga peringatan bahawasanya kita hendaklah seboleh-bolehnya melaksanakan salat tepat pada waktunya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu junnatun. Puasa adalah perisai. Hadis sebagaimana terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa makna puasa itu sebagai perisai? Iaitu perisai daripada dosa dan maksiat semasa kita berada di dunia ini, dan di akhirat nanti ia akan menjadi perisai daripada neraka. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, puasa menjadi perisai dari neraka
sebagaimana perisai seseorang kamu ketika berperang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Uthman bin Abil As dengan isnad yang sahih. Hadis yang berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yubayyit. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkannya di malam hari sebelum terbit fajar. Hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Imam Al-Baihaqi dan Imam Ad-Daruqutni daripada Hafsah radhiyallahu anhu dan juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu, daripada Hafsah isteri Nabi radhiyallahu anha dan juga daripada Aisyah juga isteri Nabi radhiyallahu anha. Hadis ini menurut Imam As-Suyuti adalah hadis hasan. Jelas daripada hadis ini bahwasanya bagi orang yang ingin berpuasa adalah ia meniatkannya pada malam hari. Kata ulama, hadis ini adalah khusus bagi puasa fardu, iaitu puasa Ramadan dan juga qada Ramadan, puasa kafarah dan juga puasa nazar. Adapun bagi puasa sunat harus untuk meniatkannya pada siang hari sebelum zuhur dan sebelum kita melakukan sebarang perkara yang membatalkan puasa, iaitu makan, berjimat dan sebagainya. Hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ila Allah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Imam Abu Daud daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ibn Majah. Kata Imam As-Suyuti, hadis ini adalah hadis hasan. Berdasarkan hadis ini kita dapat memahami hukum talak, iaitu walaupun harus tetapi ia adalah makruh kerana dibenci oleh agama, kecuali atas faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din nasiha. Agama adalah nasihat. Hadis sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis ini kita dapat memahami bahawa dalam Islam ini di antara akhlak ataupun di antara sifat-sifat mahmudah yang mesti menjadi pegangan setiap kaum muslimin ialah sentiasa memberi nasihat yang baik kepada sesama saudara muslim dan juga kepada sekalian manusia, iaitu memberi pesanan agar manusia sentiasa menjaga hubungan dengan Allah dan sentiasa dekat dengan kitab Allah, menjadi sentiasa mengamalkan sunnah Rasulullah dan taat kepada pemimpin yang adil, pemimpin yang mengajak kepada ma'ruf dan juga menjaga hubungan sesama muslim. Kerana sambungan kepada hadis ini, apabila Nabi SAW menegaskan ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat, lalu para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Baginda menjawab, iaitu nasihat untuk Allah, kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga nasihat untuk sekalian mereka, yakni sekalian kaum muslimin. Hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghashana falaysa minna. Sesiapa yang menipu kami, maka dia bukan dari kalangan kami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini merupakan teras dalam amalan jual beli dan juga dalam muamalah kita dengan online, iaitu hendaklah kita sentiasa berlaku jujur dan jangan sekali-kali menipu, kerana kita tidak dianggap oleh Nabi SAW sebagai orang yang berakhlak dengan akhlak kenabian. Hadis yang berikutnya, yang ke-17, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu dengan mengambil tindakan yang tidak meragukan kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari cucu Nabi Al-Hasan bin Ali. Menurut Imam At-Tirmizi, hadis ini adalah sahih. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW memerintahkan kita supaya kita melakukan sesuatu yang jelas
kehalalannya, dan kita mengelak daripada melakukan perkara yang syubhah. Dan dalam hadis ini Nabi menyebutkan perkara yang meragukan. Sesuatu yang meragukan kita tinggalkan. Sebaliknya kita hanya melakukan perkara yang kita yakin akan kehalalannya di syariat, ataupun yakin bahawa perkara itu tidak mendatangkan dosa kepada kita. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-18. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu hinggalah ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini membentangkan kepada kita kaedah dalam kita melakukan sebarang tindakan kepada saudara kita sesama Muslim, iaitu kita hanya berinteraksi dan melakukan kepada mereka apa yang kita suka orang lain melakukannya kepada diri kita sendiri. Dalam makna yang lain, kita tidak akan mencerca saudara kita, kerana cercaan sebagaimana kita sendiri kalau dicerca kita tidak suka, maka begitu kata Nabi, jangan kita mencerca saudara kita, jangan kita menzalimi saudara kita, jangan kita menipunya, jangan kita menganiainya dan sebagainya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-19. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu, yakni wajib ke atas setiap orang Islam, sama ada lelaki atau perempuan. Hadis diriwayatkan Imam Ibn Majah dan juga Imam Ad-Darqutni serta Imam Al-Baihaqi daripada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Menurut Imam Jamaluddin Al-Mizzi, iaitu murid ke Imam An-Nawawi, hadis ini diriwayatkan dari pelbagai jalan periwayatan yang mengangkatnya kepada darjah hadis hasan. Dan menurut Imam Suyuti, hadis ini hadis sahih. Jelas daripada hadis ini hukum menuntut ilmu iaitulah wajib ataupun fardu ke atas setiap orang Islam. Hadis berikutnya, hadis yang ke-20. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku tegah kamu dari melakukannya hendaklah kamu jauhi, dan apa yang aku suruh kamu supaya melakukannya hendaklah kamu lakukannya dari apa yang kamu mampu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu.